Sekejap ya, saya setting untuk kita punya FB. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada semua ahli panel yang saya hormati, yang berbahagia, Datuk Dr. Ramlan, Dr. Hanafiah dan juga Encik Azwar, dan juga kepada para pendengar kita pada petang ini. Terima kasih banyak kerana kesudian semua untuk menghadiri program pada petang ini. Okey. Tajuk pada petang ini iaitu bicara inspirasi siri ketiga, iaitu membicarakan tentang OKU aktif dan terbilang. Okey, sebelum kita memulakan kita punya program pada petang ini, lebih baik kita mulakan program ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Harap semua ahli panel yang saya hormati dan semua para pendengar sihat-sihat belaka semuanya dan sihat sejahtera. Okey. Topik pada petang ni ya, kita agak bertuah kerana dapat bersama-sama dengan semua ahli panel yang hebat-hebat belaka dan rezeki semua. Dapat rezeki semua kerana ahli-ahli panel kesudian mereka untuk memberi peluang kepada kita untuk berbicara pada petang ini mengenai OKU aktif dan terbilang. Okay. Boleh kita mulakan kita punya bicara petang ni dan panel yang pertama iaitu saya jemput Dr. Hanafiah Ayub, iaitu Ketua Persatuan UPM. Beliau ni banyak pengalamannya, orang lama dalam UPM dan semoga kalau ada soalan-soalan yang diutarakan sebentar lagi, tunggu sehingga program ini selesai, boleh bertanya kepada Dr. Hanafiah. Okay, soalan saya kepada Dr. Hanafiah, apakah perkhidmatan sokongan yang disediakan oleh UPM melalui Pusat Sukan bagi pelajar-pelajar dan kaki tangan OKU yang ingin aktif bersukan? Boleh Dr. Hanafiah terangkan? Silakan. Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih bagi ruang kepada saya yang berkongsi maklumat tentang berkaitan dengan perkhidmatan-perkhidmatan ni. Sebenarnya memang kalau di UPM ni, kalau contohnya di Pusat Sukan, kita memang ada kategori banyak perkhidmatan. Contohnya selain daripada fasiliti sukan, okey, kita juga ada menawarkan program-program pertandingan. Selain juga itu juga kita ada program penjadian atlet yang mana kita tengok memang kita ada atlet-atlet negara dan sebagainya. Tapi apa yang saya nak kongsikan pada petang ini menjurus kepada bagaimana perkara-perkara yang kita selain daripada yang tidak majoriti kita beri perkhidmatan, tapi kita boleh bantu. Contoh yang macam mungkin sedia maklum satu kes yang berlaku baru-baru ni, seorang atlet UPM bekas pemain sepak takraw negara. Kita tahu dia telah kemalangan, tapi alhamdulillah dalam situasi dia yang agak sukar, dia berhadapan dalam psychological punya aspek yang agak mencabar dalam kehidupan dia, tetapi kuat semangat dan alhamdulillah lah sekarang masih meneruskan pengajian yang mana kita Pusat Sukan kita telah menghubungi pihak Wazan untuk mendapatkan bantuan daripada segi rawatan tambahan. Selain daripada itu juga kita bantu dengan hubungi pihak Timbalan dan Chancellor untuk bantuan penginapan. Itu antara contoh lah yang kita ni. Selain daripada itu, kalau dilihat dari segi fasiliti sukan, memang itu satu perkara yang sebenarnya agak kompleks. Sebab kalau fasiliti sukan kita telah dibina pada tahun 2000 kebanyakannya. Jadi pada masa itu dasar semasa tidak menjurus ke arah contohnya macam kalau kita tengok tandas tu perlu ada aspek ini, aspek itu dan sebagainya. Jadi apa yang kebanyakan yang berlaku sekarang ni, kalau fasilitis kita kena naik taraf. Cuma apabila kita naik taraf ni, kita kena melihat kepada segi penggunaan. Jadi kalau contohnya penggunaan itu memenuhi keperluan-keperluan yang tertentu,
dia tidak ada masalah di peringkat universiti untuk membantu. Jadi sebenarnya kalau di peringkat kita, kalau dalam keadaan sekarang ni baru unit di HCP pun ditubuhkan berkaitan dengan perkara ini, iaitu membantu. Jadi sebenarnya dia satu nilai tambah perkhidmatan yang saya rasa sangat relevan lah dalam keadaan semasa. Dan satu lagi mungkin senario semasa yang saya rasa sangat untuk sukan ini, contohnya kalau lebih konteks sukan, dia ada platform yang jauh lebih besar daripada sukan-sukan yang orang normal. Contohnya macam kalau kita nak bersaing 100 meter tu, kalau bilangan pesertanya terlalu ramai. Tetapi kalau macam dalam konteks ini, dia ada peluang yang lebih terbuka. Dan saya beri contoh macam staf saya sendiri tu, Cik Azwar tu, beliau wakili negara di Sukan Paralimpik dan merata pertandingan beliau sertai dengan peluang-peluang yang ada pada disediakan untuk dia lah. Jadi sebenarnya saya rasa paling penting dalam hal ini, UPM insyaAllah kita akan bantu sebaik mungkin, tetapi waktu sama para pelajar ataupun komuniti ini juga perlu ke depan untuk sama-sama diselaraskan segi keperluan dan lain-lain. Okay, terima kasih Dr. Hanafi atas perkongsian tersebut. Selain tu, bagaimanakah UPM dapat mencukil bakat pelajar dan staf yang sekiranya ada agar mereka dapat melangkah maju lagi ke hadapan sehingga dapat universiti atau negara ke peringkat antarabangsa? Ada ke inisiatif UPM seperti itu? Boleh? Okey, sebenarnya di peringkat awal kita memang cadangkan ada kejohanan melibatkan IPT, tetapi bila COVID ni semua tertangguh. Dan yang paling utama, sukan institusi pengajian tinggi yang dirancang waktu terdekat ni pun kita terpaksa batalkan kerana ni. Tapi sebenarnya di peringkat kami memang kita dah ambil tindakan di pusat sukan. Sebenarnya Cik Azwar tu sendiri merupakan penyelaras untuk program tersebut, sebab kita dah di peringkat kami telah dibincangkan di peringkat pengurusan, cuma keadaan sekarang ni tidak mengizinkan untuk melaksanakan tu. Tapi insyaAllah pada tahun hadapan, bila COVID ni selesai, saya rasa tidak ada masalah untuk kita perkasakan. Dan bagusnya benda ni dulu pernah dipertandingkan di peringkat SUKIP, itu sukan institusi pengajian tinggi, tapi pada ketika itu bilangan penyertaan sangat minimum. Mungkin kerana pembudayaan tentang perkara ni baru. Jadi saya rasa kalau contohnya kita UPM ambil pendekatan mulakan perkara ini, dan insyaAllah bila kita ada data yang mencukupi di seluruh IPT, mudah untuk kita menganjurkan. Sebab saya rasa benda tu tak sukar, cuma yang paling mustahak kita kena ada data yang tepat. Contohnya macam apa acara yang kita nak pertandingkan, kategori apa, dan sebab apakah kemudahan yang ada di UPM tu sesuai untuk kita jalankan aktiviti tu. Itu perkara-perkara yang harus kita perlu ada maklumat berkaitan. Tak dengar Marina? Terima kasih Dr. Hanafi atas perkongsian sebentar tadi. Diharap ia dapat menjawab dan juga membantu audiens kita memahami apa sebenarnya pusat sukan kita ni lakukan, atau apa UPM, apa inisiatif yang telah UPM buat setakat ini. Seterusnya saya ingin tanya pula kepada orang istimewa kita merupakan aset universiti yang berharga, iaitu Encik Muhammad Azwar Bakar alias Ibrahim, iaitu atlet sukan Paralimpik negara dalam acara pingpong. Saya Encik Azwar, boleh kongsikan pengalaman Encik Azwar sehingga boleh bergelar atlet negara dan seterusnya dapat mewakili negara dalam acara pingpong pada sukan Paralimpik di Rio de Janeiro, Brazil yang lepas. Kongsikan kepada semua untuk silakan Encik Azwar. Terima kasih Tuan Moderator. Datuk Dr. Ramlan, dulu pernah jadi saya punya CDM di Asia pada game Guangzhou, dan juga Tuan Nafiah saya di pusat sukan UPM. Apa yang saya boleh kongsikan, pengalaman saya lah sepanjang saya berkecimpung dalam sukan pingpong ni. Sebenarnya saya sebenarnya dah main sukan ni dah lama. Maksud saya dah start
main pada usia saya umur 6 tahun lah. Umur 6 tahun saya dah main berbagai sukan, bola semua saya main. Jadi saya start serius dengan sukan pingpong ni pada usia 12 tahun. Memang boleh kata sukan ni memang dah sebati dengan saya lah. Maknanya memang kalau sebut sukan tu memang saya akan pergi dululah. Saya akan pergi dulu dekat sukan tu nak bandingkan dengan perkara-perkara lain. Jadi saya start pada usia 12 tahun. Saya main pingpong. Saya masa tu main kampung-kampung je lah main kampung-kampung, main dengan kawan-kawan semua. Jadi dari situ memang dah kata apa, mula-mula dah minat sehinggalah pada usia umur 16 tahun saya dapat mewakili Terengganu. Saya sebenarnya asal Terengganu. Jadi memang saya dapat mewakili negeri Terengganu tu memang satu kebanggaan lah pada saya kan. Jadi saya seterusnya saya main untuk saya kembangkan lagi lah bakat saya semua. Saya main untuk Sukma 2008. Pada masa tu Terengganu tuan rumah. Dan alhamdulillah lah pada masa tu saya dapat pingat gangsa di Sukma. Jadi pada masa itulah saya dipanggil oleh Bahagian Paralimpik Majlis Sukan Negara untuk mewakili pasukan Paralimpik lah. Jadi pada masa itulah saya punya kejayaan pingpong saya berkembang lah. Start pada Sukma 2008 di Terengganu. Pada masa tu saya masuk ke Bahagian Paralimpik. Saya training situ pada 2009 dan kejuaraan pertama saya di Asia Guangzhou 2010. Pada masa tu Datuk sebagai CDM lah. Saya memang ingat pada masa tu kan. Memang pada masa tu first tournament saya, memang first tournament international saya memang gugup, memang betul-betul gugup. Jadi pada masa tu ada perjumpaan dengan CDM dan dengan Datuk semua kan. So banyaklah saya dapat daripada Datuk juga. Datuk banyak bagi saya perkara-perkara lah untuk saya tenangkan diri saya semua kan. Jadi alhamdulillah pada game pertama saya tu saya dapat pingat gangsa juga Asia Guangzhou di China tu. Dan situlah saya terus berkembang lagi. Saya banyak pergi ke tournament untuk qualification 2012 di London, dan alhamdulillah saya berjaya melayakkan diri ke yang tersebut lah. Dan seterusnya lah sampai sekarang masih lagi aktif sebenarnya. Begitulah. Puan Marina? Maaf sekali lagi. Okey. Daripada perkongsian Cik Azwar, boleh Cik Azwar nasihat, bagi sedikit nasihat, banyak boleh, buat adik-adik atau sesiapa di luar sana yang ingin mengikut jejak langkah Cik Azwar sehingga boleh mewakili negara. Boleh dikongsikan. Okey. Kalau kita tengok sukan para di Malaysia sekarang ni sebenarnya dah boleh dikatakan dah boleh membuat income sebenarnya. Kalau kita tengok rakan-rakan saya lah seperti Ziyad Zulkifli, Latif Ramli, Rizwan Fauzi, diorang dah boleh kata jutawan dah dengan bermain sukan. Jadi pada saya kalau nak bagi nasihat dekat adik-adik semua ni kan, maksudnya teruskan bersukan ataupun teruskan cari satu pendekatan lain, nilai tambah untuk yang ada dengan diri kita ni, untuk kita ceburi lah dalam bidang akan datang. Macam saya
sebenarnya saya bekerja di Pusat Sukan UPM ni. Pada mulanya saya bekerja tu saya agak takut sebenarnya. Saya nak berhadapan dengan semua orang. Jadi bila kita ada satu benda, maksudnya nilai tambah tu, dia akan buat kita lagi akan confident terus-teruslah. Itulah saya rasa. Jadi nasihat saya teruskan cari nilai tambah, sukan ke apa-apa jugalah, peluang yang ada untuk kita ambil, untuk kita teruskan lagi kita punya kehidupan lah. Macam tu lah. Terima kasih Puan Marlina. Sama-sama Encik Azwar. Terima kasih atas perkongsian Encik Azwar sebentar tadi. Semoga apa yang Encik Azwar perkongsikan kepada semua tu menjadi inspirasi buat adik-adik maupun siapa yang ingin ikut jejak langkah Saudara Azwar sebentar tadi. Okey. Sebelum saya terlupa, terima kasih kepada jurubahasa kita pada hari ini, Cik Edwin Goh. Terima kasih atas kesudian untuk bersama pada petang ini. Seterusnya, saya pasti ramai daripada kita semua ternanti-nanti apa yang cuba dikongsikan oleh Yang Berbahagia Datuk Ramlan pada petang ini. Soalan dia Datuk, bolehkah Yang Berbahagia Datuk ceritakan pengalaman Yang Berbahagia Datuk membantu atlet-atlet PAU sehingga mampu mewakili negara? Datuk tak dengar? Boleh boleh dengar? boleh. Okay. Right. Terima kasih Puan Marlina. Salam hormat kepada ahli panel, rakan-rakan ahli panel yang lain. Saya sungguh teruja dan berterima kasih kerana dapat juga berjumpa kembali dengan Dr. Hanafiah selepas beberapa lama, dan juga dengan Saudara Azwar sebagai selaku atlet dulu di Sukan Para Asia 2010, di mana saya bertugas selaku CDM. Sebenarnya sebelum tahun 2007, pada masa itu saya mula bertugas sebagai Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara. Semua hal ehwal persediaan atlet para dulu dipanggil OKU dan sebagainya. Jadi terminologi ini kita akan gunakan secara bebas, tetapi yang penting pada saya adalah bukan sama ada seseorang itu adalah atlet orang panggil normal ke ataupun able bodied ke, dia asalkan dia dalam sukan prestasi tinggi. Jadi pada saya tidak bezakan antara able bodied ataupun OKU, kerana pada pandangan saya setiap sukan, setiap atlet berkecimpung dalam sukan prestasi tinggi, dia hanya kita anggap sebagai sukan yang lain. Misalnya kalau Saudara Azwar berkecimpung di dalam sukan pingpong ataupun table tennis, pada saya keperluan dia sebagai seorang atlet prestasi tinggi berlainan mengikut keperluan fizikal, keperluan fisiologi dan sebagainya. Jadi kalau kita mengambil prinsip ataupun pendekatan begitu, barulah kita dapat memberi suatu pola ataupun range of julat perkhidmatan yang betul. Jadi, kalau tidak, niat kita hanya untuk memberi seolah-olah ini macam kita hanya memberi belas kasihan saja kepada para atlet. Sebenarnya atlet di dalam prestasi tinggi di peringkat ASEAN ataupun Asia ataupun juga Paralimpik, semuanya ada cita-cita tinggi untuk mencapai, untuk memenangi pingat dan seterusnya mengharumkan nama negara. Jadi tak ada beza antara Olimpik, Paralimpik dan sebagainya. Oleh itu, pendekatan kita hanyalah kita akan duduk berbincang dengan para jurulatihnya, dan kita harus merancang program latihan
sepanjang tahun, kalau boleh 2 tahun sebelum tu, kalau boleh 4 tahun sebelum tu. Tetapi kebajikan masanya, apabila kita memberi satu perkhidmatan, kita ada kekangan dan ada limitation ya, sebab kebanyakan masanya atlet para juga mempunyai masalah kesihatan ataupun masalah perubatan yang lain. Ada juga atlet yang terpaksa melalui dialisis dan rawatan continuous treatment ataupun rawatan sepanjang masa, dan ini memberi kita satu capaian yang mungkin tidak optimum. Walau bagaimanapun, satu perkara yang saya sentiasa kenangkan tentang semangat dan cita-cita tinggi oleh atlet para adalah kerana mereka ini, walaupun mereka dalam keadaan menghadapi berbagai cabaran untuk bangun pagi, untuk bersedia untuk pergi ke latihan dan juga untuk pergi ke pusat latihan, mungkin kena naik kenderaan, kemudian pergi ke tempat pertandingan, naik kapal terbang pun macam-macam dia punya prosedur dan dia punya proses dia. Jadi masih ada hati, ada kecekalan, ada keinginan yang tinggi untuk mengharungi segala cabaran, segala kesusahan untuk mengharumkan nama negara. Ini boleh dijadikan suatu pengajaran kepada semua atlet. Tak kisah sama ada ini atlet Olimpik ataupun Paralimpik. Jadi bila kita mengambil serius ataupun kita menghormati hasrat dan cita-cita tinggi para atlet, oleh itu kita harus memberi suatu pendekatan perubatan, penjagaan kesihatan dia dan juga pengurusan kecederaan dan juga membantu dia dari segi sains sukan dan sebagainya. Sama juga dengan seperti atlet-atlet lain. Kita hanya kena faham bahawa sukan dia sama ada dia ada wheelchair ataupun dia ada apa-apa dari segi spesifik untuk sukan masing-masing, itu kita hanya anggap sebagai sukan yang lain. Kalau kita kaji apakah keperluan dia dalam sukan masing-masing, jadi kita dapat membantu dia dengan betul dan dengan ikhlas. Terima kasih Puan Pengerusi. Okay, terima kasih banyak di atas perkongsian yang berbahagia, Datuk. Soalan kedua saya yang berbahagia, Datuk. Sebagai seorang yang pengalaman luas, ya, lebih lagi mantan Ketua Mengarah Majlis Sukan Negara dan Institut Sains Negara, Sukan Negara. Itu Sukan Negara, ya. Dalam saya yakin pengalaman yang bagi Datuk amat luas dalam sains sukan dan pengurusan aktiviti sukan di Malaysia yang kita cintai ini, nasihat yang berbagai Datuk buat atlet OKU yang ingin berjaya dalam bidang sukan. Silakan yang bagi Datuk. Baik. Atlet akan melalui beberapa fasa. Okey. Yang fasa yang paling penting to be recognized, untuk dikenali, untuk dikenal pasti. Jadi sejak tahun 2007, 2009 dan sebagainya, kita sudah pihak Majlis Paralimpik Malaysia, mereka telah banyak berusaha untuk menubuhkan suatu sistem kenal pastian bakat. Okey, kenal pastian bakat dan pembangunan bakat. Dia ada beberapa perbezaan, memang banyak klasifikasi dari segi sistem OKU ni. Ada yang dulunya sihat dan mempunyai anggota yang secukupnya, tetapi telah mengalami kecederaan sehingga terpaksa melalui amputation, kehilangan kaki ataupun tangan dan sebagainya. Jadi untuk atlet macam ni, kita sedar bahawa ada suatu perubahan macam tsunami di dalam kehidupan dia. Dan ini akan memberi kita juga suatu cabaran untuk menggunakan sukan ni sebagai satu tumpuan yang bagus untuk dia ada suatu sense of purpose atau mission di dalam kehidupan baru dia. Dan dengan ini, sukan itu ada nilai yang amat tinggi baginya. Walhal untuk sesiapa yang mengalami suatu disability, dari asal, daripada lahir, ini lain pendekatannya. Pendekatan ini memberi suatu nilai dari segi bukan saja untuk dia untuk beradaptasi, ya, untuk menyesuaikan diri kepada keadaan baru, tetapi untuk
mencapai sesuatu yang memberi dia suatu nilai hidup, a sense of wellness, a sense of achievement dan sebagainya. Jadi apa sekalipun, yang penting untuk kita adalah kita gunakan sukan ini sebagai suatu alat untuk bukan saja untuk menonjolkan kepentingan atlet para, tetapi juga untuk kita mendapatkan suatu level of usefulness supaya kebanyakan atlet ni dulu sebenarnya, kalau kita lihat, kita imbas kembali pada zaman-zaman silam, kebanyakan mereka ni disorok di rumah. Okey, tidak diberi peluang untuk bercampur gaul, untuk mendapat pekerjaan yang baik dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawa sukan ini ada suatu nilai dan kepentingan yang lebih tinggi daripada untuk kita memenang pingat saja. Pingat ni saja membuka pintu dan ruang untuk atlet-atlet, insan-insan ni semua mencapai suatu tempat untuk memberi perkhidmatan kepada masyarakat dan pada negara kita juga. Dan ini sekaligus akan memberi suatu nilai tambah ataupun suatu rangsangan yang lebih baik supaya bukan sahaja dia dapat berkecimpung dalam sukan yang dapat meningkatkan kesihatan dia punya well-being dan dia punya fitness dan sebagainya, tetapi juga dapat meningkatkan dia punya rasa bahawa dia adalah seorang daripada masyarakat umum. Sebab sukan, kalau kita lihat, sentiasa adalah menjadi suatu cross-section of society at large. Dia adalah secepis masyarakat, sebahagian daripada masyarakat umum. Oleh itu, kita harus memberi kepentingan dan suatu perancangan yang lebih rapi untuk masa depan semua pelusuk, semua aspek ataupun semua ahli dalam masyarakat kita. Jadi dengan peranan sukan ini, kita bukan saja dapat menang pingat, tetapi dapat memenuhi hasrat masing-masing sebagai rakyat. Okey, terima kasih. Terima kasih yang bagi Datuk. Terima kasih. Sangat menarik dan sangat saya berasa perkongsian Datuk ni yang amat sangat berguna kepada siapa yang ingin lebih untuk maju ke hadapan dalam bidang sukan ni, terutamanya OKU kita, yang saya yakin sebenarnya mereka ni mempunyai peluang untuk lebih maju ke hadapan dalam bidang sukan, tapi atas mungkin faktor-faktor tertentu kita tidak tahu, mungkin ada self esteem ataupun tidak tahu peluang di mana mereka harus pergi lepas itu. Ada sesiapa para pendengar ingin mengemukakan soalan kepada ahli panel kita? Silakan. Sebarang soalan? Ya, Dr. Hanafia. Sekiranya pelajar-pelajar kita pelajar-pelajar UPM OKU namanya, asalnya diorang adalah atlet UPM, tapi setelah mereka mengalami situasi tertentu dan menjadi OKU, mungkinkah terdapat peluang yang diberikan oleh pusat sukan kepada mereka semula atau bagaimana? Okey, saya jawab. Sebenarnya kalau di pusat sukan, salah satu agenda yang memang kita buat bukan saja untuk OKU, tetapi atlet-atlet yang lain, iaitu kita memang kalau boleh saja kita ada sijil kunjung latihan. Sebab sekurang-kurangnya kalau mereka berkeluar nanti atau dalam pelayanan, mereka boleh gunakan sijil tu untuk satu nilai tambah kepada diri mereka. Jadi contoh dalam kita tengok senario sekarang ni COVID lah contohnya. Kalau isu COVID ni sekarang ni kita tengok, kalau mungkin orang yang sudah bergraduate nak posting tempat banyak perkara-perkara yang ni, tetapi kalau mereka contohnya ada sijil yang tertentu boleh gunakan, itu yang sangat penting. Jadi kalau dalam dasar semasa universiti pun kita melihat bahawa
bukan saja sebagai kejayaan atlet tu sebagai satu platform, tetapi dia kena ada satu nilai tambah untuk ni. Jadi sebenarnya kalau contoh dalam kes-kes atlet yang sebegini ni untuk kita salah satu pendekatan yang kita dah rangka iaitu pertama kita nak rangka untuk penyertaan pertandingan, sebab kita ada perlu lihat kategori-kategori yang mana yang kita perlu beri penekanan. Yang keduanya, selain daripada itu juga, itu yang kita boleh susun pendekatan yang lebih jangka masa panjang. Sebab kalau kita di universiti ni, kita kena merangka satu perkara yang berterusan. Jadi kalau contohnya kita kena pasti kelompok-kelompok ni, keperluan mereka yang setiap tahun ada yang sama rutin yang perlu kita bantu, dan kita akan jadikan dia dalam bentuk yang contohnya bertakwim. Maksudnya kalau di UPM ni, kalau contohnya ada aktiviti-aktiviti sukan tu bila kita dah masukkan dalam takwim dia mudah, maknanya pelajar boleh merangka okey bulan berapa dia nak pergi khusus pertandingan dan benda-benda lain. Jadi sebenarnya kalau di pusat sukan memang kita ambil pendekatan contohnya sebab kita ada Cik Azwar, sebab Cik Azwar ni satu dia datang daripada atlet. Jadi yang pendekatan pertama yang kita nak buat ialah lepas daripada bengkel di Melaka, memang kita dah plan untuk melaksanakan dalam skala yang lebih besar iaitu di peringkat IPT. Jadi bila perkara ni kita dapat lakukan, jadi dia akan menyokong dasar negara. Sebab contoh macam kalau kita tengok Azwar lahir daripada Sukma, maksudnya dia kena pasti bakat daripada Sukma. Tetapi tak mustahil sebab di negara-negara barat banyak yang mana contohnya mereka melaksanakan program yang intensif di peringkat universiti. Jadi kalau kita buat contoh kejohanan sukan para di peringkat IPT dengan sukan KPT, jadi contohnya kita kena pasti 5 atau 6 yang betul-betul elit, dan ini kita boleh saring dan kita boleh bekerjasama dengan pihak MSN dan juga ASN untuk jadikan program negara. Sebab itu yang kita buat sekarang ni, contoh di UPM kita ada 3 program elit untuk negara, iaitu rugby, memanah dan olahraga. Tapi kalau contoh ada potensi yang sebegini, tak mustahil kita boleh kembangkan. Dan yang menariknya saya rasa kat sini sebab kita ada orang yang memang memahami dan berpengalaman, iaitu Cik Azwar. Jadi sekalipun kalau kita contohnya agensi dia hadapi satu kekangan segi sumber manusia, idea dan perkara-perkara lain, tapi kalau macam kita, saya rasa itu satu kelebihan yang mungkin kita boleh laksanakan. Cuma yang macam saya beritahu tadi lah, kita kena melihat kepada pendekatan yang lebih bersifat jangka masa panjang lah sebagai satu pendekatan yang lebih utama. Sebab kalau contohnya kita nak buat setakat tahun ni, tiba-tiba tahun depan tidak ada kesinambungan, dia satu kerugian lah saya rasa untuk bukan saja di UPM tetapi juga untuk negara lah. Kerana kalau kita boleh plan benda tu dengan baik, contohnya memang kita sasarkan, kita boleh feeder untuk negara. Contoh paling yang kita rugby yang kita buat, sebab tu kalau contohnya di Sukan C yang lalu, iaitu lebih daripada 50% atlet negara rugby daripada skuad UPM. Jadi yang tu kalau kita nak buat, kita nak ke arah macam tu juga, maknanya tak mustahil, tapi kita kena laksanakan dengan lebih terancang perkara ni. Terima kasih Dr. Hanafiah atas perkongsian Dr. Hanafiah sebentar tadi. Ya, semoga apa yang Dr. Hanafiah bagi tahu pada petang ini menjadi panduan buat pelajar-pelajar agar mereka lebih tahu apa seterusnya yang apa yang perlu mereka lakukan jika dah berkecimpung dalam dan ingin aktif dalam bidang sukan. Dan soalan daripada Dr. Wan Arinawati Wan Abdullah, iaitu penyelaras UPSO. Okay, ini soalan untuk Cik Azwar. Cik Azwar ceritakan kenangan manis bersama ahli sukan para yang lain semasa menyertai sukan Paralimpik. Silakan Cik Azwar. Okey, terima kasih. Okay. Kenangan yang paling manis saya pada tahun 2016 di Rio de Janeiro lah. Pada masa tu kawan-kawan saya 3 orang sekaligus dapat berada di Paralimpik Rio. Pada masa tu pada satu hari sebelum bertanding, saya sebenarnya satu rumah, satu apartmen dengan diorang semua ni. Pada masa tu memang kalau tengok pada Dek Wan, dia memang agak tak boleh nak bercakap, tapi
apa yang dia cakapkan tu saya akan faham. Sebab saya mungkin dah lama dengan dia. Dia pada malam tu dia cerita dia takut, dia apa semua. Jadi pengalaman tu lah yang buat saya rasa macam bila dia dapatnya esoknya tu dia dapat gold medal tu, membuatkan saya rasa saya lebih hargailah, terharulah dengan apa yang tu kan. Termasuk juga dengan Ziyad dengan Latif. Pada malam tu kita bersembang kosong-kosong kan. Jadi memang tu antara kenangan manis saya lah. Bila selepas dia dapat gold medal tu, so pada nak balik dekat airport nak balik tu pun saya sempat bergambar lah, dan pada masa tu pun Ziyad sempat juga pinjam duit saya sebenarnya. Ziyad sempat pinjam duit saya. Jadi pada masa tu dia sempat pinjam duit saya. Tapi sekarang tengok dia macam mana. Dah jutawan dah pun. Dah macam-macam benda lah dia dapat. So saya rasa benda tu membuatkan saya lebih hargailah, lebih terharulah. Macam itulah lebih kurang. Baik Encik Azwar. Okay. Seterusnya ada soalan daripada Cik Victoria. Cik Victoria Ngakgi. Saya kenal dia ni. Okay. Hai Victoria. Hello. Hello. Sihat? Sihat. Okay. Okay, soalan dia. Bagaimana cara ahli Paralimpik ingin berlatih sepanjang PKP ni? Seperti yang kita tahu, atlet lain dah mula berlatih sendiri di rumah. Adakah ahli Paralimpik ni berlatih di rumah? Walaupun tempat untuk berlatih di rumah agak sukar bagi mereka dan tanpa jurulatih untuk memantau mereka. Bagi saya soalan ni sesuai dijawab oleh yang berbagai datuk sebab dia fasiliti dia boleh saya rasa bagi Datuk boleh jawab soalan ni. Sudah saya pengalaman Datuk lah. Silakan bagi Datuk. Ya, baik. Terima kasih saudari Victoria. Sebenarnya semua atlet prestasi tinggi pada zaman sekarang ini semua mengalami masalah. Okey. Sebab bukan sahaja fasiliti tapi program persediaan masing-masing untuk sukan Olimpik ataupun sukan Paralimpik semuanya terganggu. Tetapi kalau kita lihat apa-apa sekali keadaan sama ada di sukan Olimpik ataupun Paralimpik dan sebagainya, pihak jurulatih perlu mempamerkan ataupun menunjukkan leadership ataupun kepimpinan. Sebab suatu program latihan itu dirangka oleh pihak jurulatih, dikendalikan oleh pihak jurulatih, dipantau oleh pihak jurulatih. Tetapi para atlet pula harus berminat. Jangan saja secara pasif kita nak mengharapkan tunjuk ajar ataupun panduan daripada pihak pengendali ataupun jurulatih. Kita kena menunjukkan minat dan asyik bertanya kepada jurulatih dan memberi maklum balas kepada pihak jurulatih, sebab pihak jurulatih hanya melihat sesuatu keadaan apabila dalam pandemik COVID-19 ini hanya melihatkan daripada pandangan dia sahaja. Jadi kalau kita hanya menerima dan menurut arahan dan sebagainya tanpa memberi maklum balas, ini akan merencatkan ataupun mengganggu kebolehan jurulatih untuk memberi apa-apa pengubahsuaian yang perlu dari hari ke hari supaya para atlet dapat mendapatkan suatu tahap penambahbaikan berterusan di dalam setiap sesi. Kalau katakanlah misalnya kalau dia kata biasanya kalau program latihan mana-mana pun, apa-apa latihan sama ada senaman yang dilakukan di rumah dan sebagainya, semua akan penting, yang pentingnya adalah supaya yang paling penting adalah supaya atlet faham apakah tujuan ataupun objektif sesuatu sesi itu. Dengan itu, apabila dia faham, jadi ini tentu sekali akan menyebabkan atlet itu dapat memberi komitmen ataupun penekanan yang betul supaya setiap sesi itu mencapai objektif. Jadi maklum balas ni bukan saja untuk kita hanya untuk memantau keadaan, tapi juga untuk mencapai sesuatu pencapaian untuk setiap sesi. Jadi kalau tidak diberi ataupun tidak dipantau dari segi heart rate ataupun denyutan jantung, denyutan nadi kita,
atau tidak memberi maklum balas tentang degree of difficulty, kepayahan apa-apa aktiviti yang diberi, tidak diberi apa-apa maklum balas secara fizikal, secara psikologikal dan sebagainya. Jadi ini akan memberi suatu cabaran kepada pihak jurulatih untuk meningkatkan, sebab setiap sesi latihan itu ada peningkatan dia dan ada dia punya perancangan untuk bagaimana kita meningkatkan dari satu sesi ke satu sesi, dari satu hari ke satu hari, dari satu minggu ke satu minggu, bulan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat sekarang ni, pihak Majlis Keselamatan Negara telah mula untuk memberi kelonggaran untuk pihak para atlet yang dalam sukan prestasi tinggi, sama ada Olimpik ataupun Paralimpik, pulang ke pusat latihan masing-masing, tetapi dengan semua SOP ataupun Standard Operating Procedures yang telah dikenakan dari segi untuk mengelakkan daripada jangkitan ataupun penularan penyakit COVID-19 ini. Jadi untuk kita akui, ini semua telah memberi suatu cabaran ataupun prosedur ataupun proses yang tertambah, yang merumitkan lebih-lebih lagi untuk para atlet Paralimpik yang mungkin dalam menggunakan wheelchair dan menggunakan apa-apa alat-alat untuk bergerak sini dan sana. Jadi ini memberi satu cabaran untuk pihak pengurusan untuk sentiasa berfikir ke hadapan. Jangan kita jadi reaktif, kita boleh terjadi sesuatu ataupun terserempak ataupun bertemu dengan sesuatu cabaran atau permasalahan, barulah kita nak bertindak atau nak fikirkan dia punya penyelesaian. Jadi oleh itu pihak atlet, jurulatih dan juga pengurusan harus ada suatu sesi lebih daripada untuk atlet yang able bodied atau yang berupaya, lebih daripada itu, sebab kita harus mengambil kira semua cabaran-cabaran untuk mobility, untuk latihan dan segala perkara yang harus diambil kira apabila atlet itu mengalami satu masalah kesihatan untuk buat dialisis dan sebagainya. Oleh itu kita harus ada satu pendekatan yang menyeluruh, to leave no stone unturned. Jangan kita ambil sambil lewa, kita ambil cincai dan kita tak ada mengambil apa. Sebab yang penting di dalam senario ini adalah semua sentiasa adalah kepentingan atlet. Kita sebagai pengurus, sebagai jurulatih, sebagai pegawai persatuan sukan dan sebagainya, tidak akan ada makna jikalau kita tidak memberi perkhidmatan dan memberi penekanan untuk keperluan para atlet. Kalau kita tak menjurus ataupun memberi tumpuan yang sebenarnya dan tekanan yang di mana perlu, kita tidak ada pendekatan yang menyeluruh, komprehensif, jadi mungkin kita akan bertemu dengan suatu cabaran ataupun permasalahan. Walau bagaimanapun, kita rasa yakin bahawa kalau kita lihat segala persediaan yang telah dilakukan oleh pihak Majlis Sukan Negara dan juga pihak Institut Sukan Negara di bawah naungan Kementerian Belia dan Sukan, semuanya telah menunjukkan suatu peningkatan ataupun stepwise progress di mana mereka ada macam titration. Kalau kita buat sains, kita tahu kita membuat satu keputusan yang selanjutnya berdasarkan apa maklum balas ataupun dia punya feedback daripada apa yang berlaku sebelum itu. Jadi kita boleh dapat suatu penjajaran ataupun suatu balance apa yang sesuai pada bila-bila masa yang tertentu. Dan oleh itu adalah penting bukan sahaja untuk kita buat perancangan, tetapi suatu sistem maklum balas dan suatu sikap keterbukaan supaya kita jangan segan silu, kita jangan takut untuk memberi maklum balas, kerana ini akhirnya bukan untuk kita nak menyenangkan telinga para jurulatih ataupun pengurus, tetapi akhirnya untuk kepentingan kita sendiri sebagai seorang atlet. Terima kasih. Okay, terima kasih yang berbagai Datuk. Okay, soalan seterusnya daripada Encik Bukriman Sabri. Okay, di peringkat UPM, ada tak perancangan dari Pusat Sukan UPM untuk melibatkan sama pelajar-pelajar OKU dalam sukan inter-college pada masa akan datang melalui beberapa acara yang umum untuk pelajar-pelajar OKU? Saya rasa Dr. Hanafiah panel yang sesuai untuk menjawabnya. Silakan Dr. Hanafiah.
Terima kasih. Sebenarnya untuk pelibatan pelajar, memang kita dah mula perkasakan di segi pelaksanaan inter-college. Maknanya dulu pengajuran acara ni staf pasukan yang kendalikan. Tetapi kita dah bermula pada semester lalu. Sepatutnya semester ni ada kesinambungan, tetapi kebetulan COVID. Jadi pada semester yang lalu kita telah memberi start berperingkat-peringkat kuasa penganjuran pada kolej. Maknanya kolej tu ada jawatankuasa sendiri yang mengendalikan ni. Cuma dari segi teknikalnya daripada pihak pasukan lah. Jadi sebenarnya kalau yang pelibatan pelajar daripada OKU ni, memang kita rangka satu daripada sukan kolej tu tak ada masalah, kita boleh serapkan. Tetapi yang saya melihat juga elemen bagaimana mereka boleh dipilih untuk wakil UPM. Itu juga perlu kita kena lihat, sebab kalau contohnya dengan kapasiti yang ada, maknanya tak mustahil kalau kita boleh latih mereka untuk bertanding di peringkat IPT. Itu yang saya beritahu daripada awal tadi, bahawa perancangan kita untuk bukan setakat melihat kepada prestasi tinggi, tetapi juga melihat kepada mereka ada diberi ruang untuk menyertai pertandingan. Dan yang mungkin cadangan daripada Cik Bukriman tu berkaitan dengan mereka terlibat sebagai urustia ataupun penganjur. Jadi yang tu tak ada masalah saya rasa, sebab mungkin kalau contohnya kita ada platform mereka bertugas sebagai MC ataupun mereka bertugas sebagai pencatat teknikal, itu kita boleh latih, tak ada masalah. Sebab yang paling penting rasa saya kat sini ialah bagaimana mereka dilibatkan. Itu persoalan yang saya rasa sangat utamalah. Maknanya walaupun mereka ni, tetapi kita boleh bersasukan, boleh ambil inisiatif. Okey, contohnya katalah petang ini kita ada kejohanan pingpong. Okey, mereka terlibat sebagai katalah pencatat skor dan sebagainya, yang mana kita boleh latih untuk ni. Jadi saya rasa perkara itu tidak ada kekangan untuk kita laksanakan, lebih kepada bagaimana kita menyahut sabaran untuk melaksanakan perkara itu. Tak dengar Malina? Okey, soalan seterusnya juga daripada Cik Bukriman Sabri. Kata yang khas ni soalan ni untuk soal kepada yang berbagai datuk. Kata apa cadangan yang berbagai datuk dalam aspek pengurusan dan fasiliti jika UPM hendak nak menjadikan pelajar OKU dalam kampus yang tiada pengalaman bersukan agar dapat menjalankan aktiviti-aktiviti sukan yang sesuai dengan kemampuan fizikal diorang. Okey, persilakan yang bagi Datuk. Yang bagi Datuk, saya minta maaf tadi saya unmute. Saya mohon yang bagi Datuk pergi unmute semula. Boleh dengar? Boleh dah. Okey. Sorry, saya tak dengar tadi sebab macam mana ada gangguan sikit tadi. Apa soalan tadi Encik Bukriman? Ya. Saya rasa boleh tak Encik Bukriman bersuara sikit? Boleh. Orangnya ada tapi dia tak bersuara. Okay. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar Datuk, sihat ke? Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi terima pelawaan jadi panel. Okey, insyaAllah. Datuk, saya nak tanya, kalau dari segi sudut pengurusan OKU ini, ya, pelajar OKU ni, dan juga segi sudut facilities, ada pelajar-pelajar OKU yang masuk ke UPM ni dia tak ada pengalaman bersukan. Ya, dia tak ada pengalaman bersukan, tak pernah terlibat dalam aktiviti sukan. Okay. Jadi kalau kita nak libatkan mereka dalam aktiviti sukan seperti yang Dr. Hanafiah cakap tadi, perancangan ada untuk menjadikan mereka atlet sekurang-kurangnya mewakili universiti. Jadi dari segi pengalaman Datuk menguruskan atlet ini, apakah bentuk pengurusan yang khusus kalau kita nak jadikan pelajar-pelajar OKU ni seorang yang mampu bersukan, dari segi konteks pengurusan dan juga dari segi facilities yang ada di UPM ni yang boleh kita tambah baik tak ataupun kita adakan? Sebenarnya kita seperti yang dikatakan oleh Dr. Hanafiah tadi, bahawa adalah penting untuk pihak Universiti Putra Malaysia membangunkan suatu program jangka masa panjang. Okey. Sekarang ni memang kita rasa yang kalau ada program jangka masa panjang, kita dapat melihat cabaran untuk mengenal pasti
melatih dan memberi peluang untuk pertandingan kepada atlet OKU di Universiti Putra dengan lebih menyeluruh, mengambil kira segala keperluan kehidupan seharian dia dan juga keperluan pembelajaran dia, akademik dia dan sebagainya secara lebih menyeluruh. Kalau tidak, kita sentiasa akan terjerumus ke dalam satu keadaan di mana ini semua adalah suatu keadaan reaktif, bukan proaktif. Okey? Jadi saya tak pasti, mungkin kalau saya silap, saya pohon pencerahan ataupun pembetulan. Tetapi apa-apa program yang kita ada, yang sedia ada, tentu sekali harus dikaji. Kalau dapat, mana-mana universiti, bukan saja pihak UPM, mana-mana institusi pengajian tinggi dapat melihat keperluan atlet para ini, bukan sebab kita tak boleh, walaupun saya tadi ada cakap bila kita dapat memberi suatu program latihan, kita kena anggap ni sebagai sukan prestasi tinggi. Walau bagaimanapun, ini hanyalah apabila kita telah menguruskan dan menyediakan semua keperluan atlet yang berkecimpung dalam sukan prestasi tinggi dari kalangan pelajar-pelajar para ini, pelajar-pelajar OKU, baru kita dapat mengatakan baru mereka ni kena ada tunjuk semangat berdikari dan sebagainya. Pada mulanya semua kena ada suatu peningkatan yang melihat secara keseluruhan. Misalan, jikalau kita buat suatu program untuk pertamanya UPM boleh buat suatu program bersama dengan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia untuk membuat program pengenal pastian bakat. Saudara Azwar memang dah sedia ada berkhidmat di dalam UPM. Tentu sekali boleh dapat beri pandangan dan pendapat untuk merangka suatu program untuk membuat pengenal pastian bakat. Kemudian juga ada program untuk kita buat proaktif. Jangan kita tunggu dia nak ketuk pintu kita baru kita nak cari dia. Okey? Walhal sebenarnya atlet ni semua tak perlu kita keluar jauh-jauh. Kalau kita pergi ward di hospital, okey, di the spinal ward, kita tahu paraplegic ada. Okey? Jangan kita tunggu. Kalau kita tahu, kita tengok background dia, latar belakang ni, kita tahu dia seorang pelajar yang baik, yang mendapat suatu pencapaian yang tinggi di dalam pembelajaran dia. Jadi kita jangan tunggu, kita boleh buat satu program di mana kita memberi suatu tawaran kepada atlet itu menjadi atlet supaya bukan saja dia dapat membuat suatu pengajian apa-apa yang perlu di UPM, tetapi juga berkecimpung dalam sukan Paralimpik. Oleh itu, macam-macam lagi program kita boleh lakukan. Tetapi pokok pangkalnya kita kena duduk, we have to sit down, kita fikir apakah peranan kita sebagai universiti, macam mana kita nak integrate atlet Paralimpik atau para ini di dalam masyarakat akademik kita, dan bukan tunggu apabila ada permintaan ataupun permohonan baru kita nak bertindak. Sebenarnya ia harus diasaskan sebagai suatu perkara biasa seperti perkara-perkara lain untuk atlet-atlet ataupun pelajar-pelajar lain. Dengan ini baru kita mendapat suatu peningkatan di dalam cara kita memberi program akademik kepada masyarakat kita. Sebenarnya saya lihatkan UPM ini sebagai suatu exemplar. Exemplar maknanya suatu pusat pengajian tinggi contoh, kerana sentiasa memberi penekanan yang tinggi terhadap pembabituan sukan untuk semua, bukan saja untuk para pelajar, mahasiswa akademik pada pelbagai peringkat, tetapi juga untuk staf masing-masing. Jadi ini adalah suatu perkara yang menunjukkan bahawa UPM mungkin ada keupayaan untuk mengkaji sukan para ini atau Paralimpik ini untuk ditingkatkan, untuk dilonjakkan dan mendapat tempat yang sewajarnya dalam masyarakat UPM. Baik, terima kasih Yang Berbahagia Dato' atas jawapan yang diberikan sebentar tadi. Saya buka soalan kepada pendengar jika ada siapa lagi yang ingin bertanya. Soalan, mungkin Dr. Wan
Dr. Wan Arinawati, ada soalan tak? Okay, baik. Mar, ada satu soalan lagi tu Puan Mar. Rizman daripada Rizman Fazli. Ruangan chatting tu. Soalan baru. Okey. Soalan daripada Encik Rizman Fadli. Assalamualaikum. Saya ingin ajukan soalan ini kepada Encik Azwar. Encik Azwar, bagaimanakah cara para atlet ataupun pekerja yang berstatus OKU untuk bekerja dalam suasana kerja dengan orang lain? Okay. Boleh tak Encik Azwar? Boleh. Terima kasih Cik Rizman. Sebenarnya Cik Rizman dengan Cik Victoria ni pernah berurusan dengan saya masa kita buat Putra Quality masa PKP tu lagi kita buat game. Ni MPP lah yang bantu saya untuk jalankan program ni. Terima kasih. Jadi cabaran bekerja tu pada saya di mana-mana tempat pun akan ada cabaran dia. Baik dia tu OKU ataupun normal ke, memang akan ada cabaran dia. So bagi saya beruntunglah sebab saya dapat suasana kerja yang baiklah di Pusat Sukan UPM ni. Rakan-rakan sekerja saya pun supportive. Dengan bimbingan Dr. Hanafiah sekali pun memang dapat bekerja bersama-sama lah. Maksudnya dan diorang pun memang tak tengok saya sebagai OKU sebenarnya. Memang apa kerja pun memang semua dia layan sama rata lah. Maksudnya tak adalah kau dapat istimewaan lah, kau OKU kau dapat sembang, tak ada. Memang dekat Pusat Sukan ni kau sama saja. So saya kalau nak bagi nasihat tu, saya rasa OKU tak payah nak rendah diri lah. Maksudnya tak payah nak kecilkan diri semua. Memang orang sekeliling memang akan pandang kita macam orang biasa. Jadi kita sendiri yang akan kita punya ni lah, kita sendiri yang akan betulkan diri kita lah, maksudnya macam tu lah. Maksudnya kita tak payah nak kecilkan diri, tak payah nak rendahkan diri kita. Memang orang sekeliling kita akan pandang kita macam orang biasa juga. Macam tu lah. Terima kasih jawapan daripada Encik Azwar. Saya tertanya-tanya, untuk atlet OKU ni, dia ada tak diet khas atau pemakan khas untuk atlet ni? Mungkin yang bagi Datuk atau Encik Azwar boleh jawab? Ya, Azwar makan macam biasa kan? Nasi dagang saya bagi. Puan Marlina, sebenarnya kita lihat pemakanan seorang atlet itu dari segi keperluan sukan dia, ya. Dan setiap atlet dalam sesuatu sukan tu ada pula dari segi position dia, peranan dia, style permainan dia dan sebagainya. Okey. Jadi kalau kita lihat tadi saya punya sikap tadi, saya lihat sukan para ni sebagai satu jenis sukan yang lain. Jadi kita kena kaji atlet itu dari segi fizikal dan fisiologi. Okey. Apakah aktiviti latihan dan pertandingannya, dan then we work our way backwards. Kita boleh lihat apakah keperluan pemakanan dia setiap hari, dari satu sesi makanan daripada pagi, sarapan, makanan tengah hari dan makanan malam, dan apa-apa snack in between. Ini harus diberi suatu penekanan, sebab kalau tidak atlet ada mungkin selalu pasal dia asyik lapar saja, mungkin dia akan consumption ataupun pemakanan dia terlalu banyak dari segi volume. Dan ini harus dipantau dengan rapi oleh pihak pemakanan ataupun dietitian supaya dari segi pertamanya keperluan tenaga dia dapat dicapai. Kedua, dari segi nutrients yang perlu untuk dia sihat,
dan kemudian cukup cergas untuk berlatih dan bertanding. Ini semua harus kita lihat dari segi aspek saintifik sahaja dan dari segi keperluan atlet sebagai individu. Kalau kita buat macam all size, one size fits all, semuanya kita sekali harung, kita bagi satu program untuk kalau dari segi program suaian fizikal untuk 20 orang, apa-apa sukan pun kita bagi satu program. Ini semua tak betul. Ini bukan sukan prestasi tinggi. Ini satu kerja yang malas. Okey? Dan orang yang malas tak ada tempat di dalam sukan prestasi tinggi. Sebab dia pun dah kata sukan prestasi tinggi. Macam mana kita nak capai prestasi tinggi kalau kita malas dan tidak ada buat satu perkara, satu pendekatan yang luar biasa ataupun lebih daripada biasa. Oleh itu, kita sekarang ni masih mencapai satu cabaran. Sebab kalau bukan saja dari segi pemakanan, Puan Marlina, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, doktor, tapi juga dari segi semua aspek kehidupan. Sebab kita punya penumpuan penekanan untuk sukan Paralimpik ini hanya berputik pada tahun 2007, 2008 apabila ia dipindahkan tanggungjawab prestasi tinggi kepada pihak Kementerian Belia dan Sukan dan dipindahkan kepada Institut Sukan Negara dan Majlis Sukan Negara. Jadi masih ada banyak yang perlu kita lakukan, yang kita kaji dan kita tak boleh senang dengan apa-apa pencapaian yang kita dapat. Kalau 2016 di Sukan Paralimpik Rio, kita mendapat satu pencapaian 3 ataupun 4 pingat. Azwar, saya lupa tadi. Azwar pun sendiri dapat pingat dancer kan? Tahniah. Very proud to see that. Yang penting itu bahawa kita tak boleh puas hati dengan apa-apa pencapaian. Kalau kita puas hati, maknanya kita leka. Bila kita leka, kita akan ke belakang. Oleh itu, apa-apa perancangan untuk atlet dalam sukan apa pun, kita tak boleh tengok untuk satu tahun. Kita kalau ikut sukan Paralimpik, dia persediaan selama 4 tahun. Jadi kita kena pandang depan untuk 4 tahun, kemudian kita kena pandang depan 4 tahun yang ke hadapan. Jadi kalau kita buat perancangan sekarang untuk sukan Paralimpik di Tokyo 2021 ya, tahun depan kan, maknanya kita juga telah mengambil kira apakah masa depan atlet ini pada tahun untuk sukan Paralimpik yang selanjutnya. Kita pun tak tahu di mana. Jangan kita ambil suatu sikit demi sikit. Sebab kalau begitu, kita akan sentiasa ke belakang. Sebab kalau kita lihat kebanyakan masanya atlet-atlet Paralimpik, dia ada suatu longevity. Dia punya kerjaya dalam sukan sebenarnya lebih lama daripada atlet lain. Ini adalah sebab mereka mempunyai suatu tak tahulah apa, susah nak cakap juga, tetapi sikap mereka terhadap sukan itu, sebab sukan itu menjadi suatu perkara yang memberi makna kepada hidup ni lebih penting. Jadi dia ada suatu posisi yang penting dan tidak dia memberi suatu daya tarikan yang kuat supaya dia dapat memberi tumpuan sebagai kerjaya dalam sukan dalam kehidupan dia dengan lebih lama. Oleh itu kita harus membuat satu perancangan, dapatkan jurulatih yang sesuai untuk atlet ini, bukan saja ala kadar saja. Kalau kita nak bercita-cita tinggi, kita kena resource atlet ini dengan betul. Dari segi keperluan kewangan dia, keperluan kehidupan dia, keperluan latihan dia dan sebagainya. Oleh itu, kalau kita cakap pasal pemakanan, itu perkara asas. Tetapi sebenarnya, walaupun asas, yang paling susah dalam kehidupan seorang atlet, satunya persediaan dari segi pemakanan. Tahu sajalah kita orang Malaysia, sekarang musim durian, semua orang nak makan durian. Okey. Lagi satu, dari segi aspek kita punya persediaan mental. Ini ada kena-mengena bukan saja dari segi kita punya daya fikiran kita, tetapi juga macam mana kita sikap kita dan kita punya outlook in life. Ini suatu perkara yang berlaku hari demi hari. Bukan macam modaliti lain seperti fisiologi, biomekanik dan sebagainya yang merupakan modaliti ujian yang berlaku setiap 6 ataupun 8 minggu. Ini berlaku tiap-tiap hari, 2-3 kali sehari. Oleh itu, kalau para atlet, tak kisah Paralimpik ke Olimpik, memberi tumpuan kepada pemakanan dia dan juga kepada aspek persediaan mental dia, insya-Allah atlet itu akan berjaya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih jawapan daripada Yang Berbahagia Datuk. Tidak dapat dinafikan ya, makanan tu menjadi perkara penting bagi seorang atlet musim durian tu. Lepas tu, seterusnya soalan daripada Dr. Wan Adinawati, soalan kepada Dr. Hanafiah.
Ya, Dr. Wan minta kongsikan setakat ni apakah bidang sukan yang pernah diceburi oleh atlet para di UPM? Boleh Dr. Hanafia kongsikan? Okey, sebenarnya di UPM kita pernah ada atlet yang bermain badminton dan pingpong, dan sebenarnya mereka punya prestasi kalau dengan orang normal pun belum tentu boleh bertanding, maknanya mereka sangat bagus. Jadi sebenarnya saya rasa apa yang Cik Azwar kongsikan tadi sebenarnya, bagaimana dalam pengalaman saya berjumpa dengan atlet-atlet yang sebegini, mereka sebenarnya keluar daripada norma biasa. Maknanya mereka ada ciri tertentu, keyakinan mereka tinggi, mereka positif, dan mereka tidak ada masalah untuk bergaul dengan orang-orang yang lain. Jadi sebenarnya saya rasa kalau pendekatan yang itu yang mula-mula, iaitu mereka dari segi aspek psikologi mereka positif, saya rasa yang untuk mereka keluar dan menyahut cabaran, contohnya menjadi atlet yang baik, tak mustahil. Sebab saya yang paling senang ialah sebab Cik Azwar sendirilah staf saya kan. Dia kalau kita tengok masa mula-mula dia bekerja dulu dengan tempoh pengalaman untuk kepertandingan dan sebagainya, kita lihat sebenarnya dia satu proses pembelajaran yang berterusan lah. Jadi sebenarnya kalau untuk atlet contohnya di satu tahap, contohnya A nak ke B, dia tidak ada masalah sebenarnya, tetapi dia kena bermula daripada pemikiran yang positif. Jadi saya rasa kalau pengalaman dalam atlet ni yang berada di UPM, contohnya contoh sukan badminton, pingpong tadi, dia kerana sukan-sukan yang sebegini ialah sukan yang berbentuk kemahiran. Jadi sukan yang berbentuk kemahiran ni dia ada potensi untuk yang pergi jauh. Kalau contoh macam tadi yang pelari pecut 100 meter tu, itu sebenarnya kalau nak berlatih 100 meter pun kita faham lah. Nak mengekalkan tu dengan tempoh faktor usia dan sebagainya, itu satu sukan yang agak sukar. Tetapi kalau kita contohnya sukan yang seperti pingpong, badminton pun tak ada masalah untuk orang kata kalau dia start macam Cik Azwar umur 6 tahun, sampailah dia boleh ke umur katalah 30-40 tahun, dia masih still boleh aktif. Cuma segi pemilihan bakat itu yang juga perlu dilihat. Maknanya kalau mereka berpotensi, apa direction mereka. Contoh kalau sekarang ni sudah ada di peringkat IPT laluan khas untuk mereka. Cuma salah satu yang pendekatan yang paling penting ialah mereka perlu bila berada di universiti, mereka kena juga terlibat secara aktif dengan program-program yang berkaitan. Jadi itu satu perkara yang kita kena lihat jugalah. Maknanya kalau atlet tu mungkin dah cemerlang di sekolah, di peringkat universiti juga kena cemerlangkan juga, supaya mereka boleh terus cemerlang dan seterusnya wakili negara. Itu yang memang salah satu perkara yang penting. Sebab macam Datuk Ramlan cakap tadi, kalau contohnya kita tengok tahun depan untuk Paralimpik je, apa jadi 4 tahun akan datang. Jadi itu juga kita kena lihat lah, jadi segi perancangan untuk pembangunan sukan yang lebih menyeluruh. Soalan seterusnya daripada Dr. Wan juga, yang the next ni. Yang bagi Datuk boleh kongsikan bidang sukan Paralimpik di peringkat nasional dan antarabangsa. Apa tadi? Soalan dia, bolehkah yang berbahagia Datuk kongsikan bidang sukan Paralimpik di peringkat nasional dan antarabangsa? Mungkin soalan mungkin Dr. Wan boleh terangkan, jelaskan sikit soalan ni Dr. Wan. Okey, right. Okey, yang berbahagia Datuk. Soalan saya tu mungkin Datuk boleh kongsikan apakah bidang sukan yang pernah lah atlet Malaysia Paralimpik ni pernah sertai di peringkat nasional dan antarabangsa. Mungkin boleh memberi gambaran lah kepada OKU di luar sana. Okey, baik. Sebenarnya kalau kita lihat, kalau sebagai rujukan sebagai suatu perbandingan, sekarang pun dari segi program pembangunan sukan Olimpik pun masih banyak kontroversi. Okey, macam-macam lah. Tiba-tiba sukan ni, sukan tu masuk, orang kata politik lah, macam-macam. Tetapi jikalau kita berbalik pada prinsip asas, itu kita lihat kepada keupayaan kita sebagai suatu masyarakat, apakah bakat dan kebolehan yang kita ada. Tentu sekali kita lihat bahawa ada perkara-perkara yang boleh kita ambil dari segi sukan-sukan yang memberi tumpuan kepada skill ataupun kemahiran.
Pertamanya sukan-sukan tradisi yang kita kuat seperti badminton, memanah dan sebagainya, itu kita harus pertahankan dan kita jangan leka. Ada juga sukan-sukan lain yang seperti sukan table tenis ataupun pingpong seperti yang saudara Azwar pernah ingat di sukan para Asia dan juga di sukan Paralimpik. Ini adalah suatu gambaran bahawa ada sukan-sukan tertentu yang sekarang sedia ada dan ibu segala sukan adalah sukan olahraga. Jadi olahraga kita tak boleh lagi. Macam mana pun kena ada olahraga. Atlet yang lain dalam sukan lain pun kena buat juga latihan-latihan olahraga. Kena buat larian, lompatan dan sebagainya. Sebagai untuk kecekasan dan juga untuk ketangkasan. Tetapi ada juga masa-masa di mana terdapat atlet-atlet yang mencapai suatu pendedahan kepada suatu jenis sukan. Misalnya sukan yang tak pernah kita kecimpung, tak pernah kita didedahkan dan kita memberi suatu tumpuan kepada atlet itu sendiri. Jadi pada pendapat saya, kalau kita lihat dulu manalah kita pernah dengar atlet kita dapat pingat emas di dalam sukan terjun, kan? Pingat emas di dalam sukan lawn bowls, sukan gimnastik dan sebagainya. Jadi ini memberi kita peluang untuk mengkaji bahawa adakah berputik daripada penglibatan satu orang atlet yang luar biasa yang mungkin dia berada di luar negara ke ataupun dia mendapat pendedahan apabila dia bersekolah di luar negara dan sebagainya. Adakah kita boleh perluaskan peluang itu untuk atlet-atlet kalau timbul minat untuk sesuatu sukan itu, boleh kita bangunkan sukan tersebut. Lagi banyak sukan kita ada, lagi bagus. Walau bagaimanapun, unsur ataupun kita punya resources dari segi kewangan memang sentiasa terhad. Oleh itu adalah penting untuk kita memberi suatu tumpuan. Jangan kita pentingkan untuk sesuatu sukan prestasi tinggi itu tanpa melihat kepada the knock-on effect ataupun cascading effect terhadap sukan untuk semua ataupun sukan untuk masyarakat. Sebab akhirnya kalau kita memberi suatu penekanan yang sewajarnya kepada sukan prestasi tinggi, pada masa yang sama memberi penekanan yang sewajarnya juga kepada sukan untuk semua ataupun mass sport, oleh itu kita sentiasa tidak akan ketandusan bakat baru pada masa hadapan. Jadi, kalau kita hanya memberi tumpuan kepada atlet yang memerlukan bantuan pada masa itu untuk sukan itu tanpa kita melihat kepada pembangunan sukan ini di kalangan masyarakat, akhirnya nanti kita akan berbelanja wang dengan banyak tetapi tak ada kesan kesinambungan atau kesan knock on kepada masyarakat umum. Jadi apa-apa sukan yang kita ceburi sekarang ni, pertamanya kita tengok kesesuaian dari segi fizikal kita, tentu orang semua kata macam tu. Tetapi ada saya rasa kalau kita beri tumpuan kepada sukan kemahiran untuk para atlet OKU ini, adalah penting untuk kita juga melihat sukan-sukan lain yang mungkin kita tak terfikir. Kalau kita lihat doktor, bagaimana atlet powerlifting, telah mula mengorak langkah untuk mendapatkan tempat di peringkat ASEAN dan juga peringkat Asia, tetapi belum lagi dapat melonjak diri untuk sampai peringkat Paralimpik lagi. Oleh itu saya juga memberi pandangan bahawa kita harus membuat pengenal pastian bakat ini, mungkin kita kena akur bahawa ada juga masa dan ketika di mana ia berlaku sebagai suatu aktiviti bermusim. Kalau kita lihat sekarang tiba-tiba Lee Chong Wei tak ada, siapa nak ganti Lee Chong Wei? Jadi ini semua ada turun naik dia. Tetapi kalau kita serius dengan sesuatu sukan, kita nampak potensialnya dan dia tidak melibatkan perbelanjaan yang tinggi, tidak melibatkan apa-apa aktiviti yang akan merugikan kita sebagai sebuah negara dan masyarakat. Oleh itu kita harus mengambil kira bahawa sesuatu sukan itu ada kepentingannya bukan saja untuk prestasi tinggi tapi juga untuk masyarakat umum. Itu saja. Kalau tidak, kita akan sentiasa ketinggalan, kita ikut bermusim saja. Okey, terima kasih jawapan daripada Yang Berbahagia Datuk.
Semoga dapat menjawab persoalan daripada Dr. Wan Arinawati tadi. Okay. Tadi saya dalam sepanjang kita bercakap ni, Encik Azwar sentiasa mention jutawan. Betul? Okay. Saya nak soal ahli panel yang mungkin Dr. Hanafia ataupun yang bagi Datuk ataupun Encik Azwar sendiri. Ya, mungkin peruntukan kewangan sebenarnya datang daripada kerajaan negeri ataupun saya tak tahu, mungkin yang bagi Datuk lebih tahu ataupun Dr. Hanafia lebih tahu. Tapi saya tanya dulu di peringkat UPM, kebajikan untuk atlet-atlet OKU ni bagaimana? Adakah dia boleh menampung sehingga di peringkat yang lebih tinggi, ataupun kita bila dah mendapat tawaran bila atlet ni dah ditawarkan menjadi atlet antarabangsa baru kita keluarkan suatu peruntukan, atau macam mana? Boleh Dr. Hanafia jelaskan? Okey, sebenarnya untuk peruntukan dia sama macam pelajar yang lain. Dia tidak ada kata tidak boleh dan sebagainya, dengan syarat maknanya dia mesti ada skop yang mana sesuai dengan keperluan universiti. Contoh macam katalah dalam kes yang tertentu atlet tu bertanding di peringkat sukan institusi pengajian tinggi, jadi maknanya UPM kita akan beri hak yang sama kepada pelajar ini seperti pelajar-pelajar yang lain. Maknanya ada allowance dia, penginapan disediakan, pengangkutan tu kita akan uruskan. Juga kalau contohnya mereka sampai ke peringkat yang lebih tinggi, contohnya macam kita sebelum PKP ni kita ada program yang mana kita hantar pasukan UPM bertanding di peringkat luar negara. Jadi kalau dalam contohnya memang kita tengok atlet tu begitu berpotensi, salah satu yang selalu kita buat ialah kita akan bincang dengan peringkat MSN dulu. Maknanya kalau mereka punya perancangan tu selari tak dengan peringkat UPM, dan kalau contohnya memang ada keperluan-keperluan tertentu, yang itu kita akan aturkanlah seperti pelajar-pelajar yang lain. Jadi macam contoh pernah kita hantar ke kontingen UPM bertanding di Australia untuk ada beberapa pasukan. Itu sebenarnya tidak ada masalah untuk perkara-perkara yang situ. Cuma orang kata macam sekarang ni bagusnya kita telah melihat di peringkat universiti telah ada hala tuju yang lebih jelas tentang kebajikan pelajar tentang hal-hal ni. Jadi dia lebih orang kata berbanding dengan dulu lah. Yang dulu mungkin contohnya dengan yang masuk tu tidak ramai bilangan dia, kat mana penempatan dia dan sebagainya. Dia sekarang ni pun macam di peringkat universiti nak menyelaraskan supaya mereka ada penempatan yang setempat, supaya mereka lebih tersusun dari segi program dan lain-lain. Jadi saya rasa kalau segi kebajikan tu tak ada masalah untuk kita bantu di peringkat universiti. Dan satu lagi mungkin istimewanya kalau contohnya atlet tu sampai ke tahap yang lebih tertinggi seperti yang lain-lain, mereka juga ada peluang untuk dapat beasiswa. Sebab di peringkat sukan ni ada dua beasiswa yang utama, iaitu di bawah Kementerian Belia dan Sukan dan satu lagi di Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi kalau contohnya atlet tu memenuhi syarat dengan sukannya dan lain-lain, sebenarnya mereka tidak ada masalah untuk ditawarkan beasiswa. Jadi orang kata terpulang pada atlet itu sendirilah untuk melihat peluang itu sebagai satu perkara yang istimewa untuk direbut. Okay, baik. Terima kasih jawapan daripada Dr. Hanafia. Seterusnya pula di peringkat negara, bagaimana MSN ataupun sepanjang pengalaman Datuk, bagaimana atlet ni boleh sampai ke peringkat jutawan seperti yang mana Encik Azwar sebenarnya pertamanya saya ni old school sikit okay. Idealist. Kita sebagai atlet, kita punya first priority adalah kecemerlangan. Right? It's always excellence. Okay, kalau kita tumpu kepada excellence, insyaAllah itu rezeki ni Allah punya kuasa. Right? Jadi kalau kita nak mengharap kejar kemenangan untuk mendapat ganjaran ataupun mendapat ganjaran ataupun rewards, hadiah dan sebagainya, mungkin ada satu hari bila kita tak dapat hadiah atau kita tak dapat kemenangan, kita akan menyoal diri kita sendiri, pasal apa aku buat susah payah nak dapat pingat ni, walhal tak dapat duit lah. Jadi kita sendiri menyebabkan masalah pada psikologi kita sendiri.
Tetapi jikalau kita kejar kecemerlangan, kita tahu bahawa ada masa dan ketika kita mungkin, sebab menang dan kalah itu adalah resam pertandingan. Okey. Kalau kita mengakui bahawa kita ada hari kita menang, ada hari kita kalah, jadi kita tumpukan kepada proses persediaan, proses di dalam pertandingan apabila kita terlibat dalam pertandingan, dan kita hanya mementingkan kecemerlangan diri kita sendiri sebagai atlet berbanding bila kita bertanding dengan atlet lain, kita tengok apakah tahap kecemerlangan dia. Jadi kita ada ready-made benchmark bagaimana kita harus bersedia selepas itu jikalau kita tewas. Kalau kita tewas, saya tak suka gunakan istilah gagal sebab kita menang atau kalah, tewas dan sebagainya, tapi kegagalan tu lain cerita. Kita gagal jikalau kita tidak belajar daripada kesilapan kita ataupun kekurangan kita. Kita sebagai makhluk, kita bukan sentiasa dengan kecemerlangan disebabkan kesempurnaan kita. Kita cemerlang, kita menang sebab kita punya kelemahan tu kurang daripada kelemahan orang lain. Okey? Pada suatu masa dan ketika. Oleh itu, kalau kita tumpukan kecemerlangan, insya-Allah ini semua tentang duit, ganjaran dan sebagainya, ini semua ada banyak program. Program universiti, program negeri, program negara, program swasta, semua akan beratur untuk memberi kita ganjaran apabila kita menang. Tetapi kalau kita tak menang, memanglah dia tak pandang kita. Itu lumrah alam lah. Tapi yang penting, kita sentiasa tumpu pada kecemerlangan diri kita sendiri. Jangan kita lupa bahawa ini adalah pokok pangkalnya, itu menjadi ibu rezeki kita. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh yang berbahagia Datuk Hanafiah. Ada satu lagi, Puan Marlina. Saya terlupa tadi. Ada tiga. Lagi satu, saya nak menggalakkan para atlet mana-mana pun, okey? Jangan kita tertumpu kepada sukan saja. Itu pasal kita kena tumpukan kepada akademik, kecemerlangan akademik. Kita jangan ingat kalau kita atlet ni, bila kita dapat duit, kita akan jadi kaya. Tak ada, dapat duit sekejap saja. Jikalau kita tak tahu macam mana nak menguruskan, macam mana nak mencari peluang, macam mana nak membangunkan peluang yang baik untuk mendapat kehidupan yang lebih cemerlang dan gemilang, jadi kita akan kehilangan apa yang kita dapat. Oleh itu, sentiasa dapatkan ilmu, pengetahuan untuk kita melengkapkan diri kita untuk mengurusi kehidupan kita dengan baik, apa sekali yang kita harapkan. Terima kasih. Okay, terima kasih yang berbahagia Datuk atas perkongsian, jawapan yang diberikan. Kita telah pun menghampiri 4:30 sebentar lagi. Jika soalan terakhir, jika ada sesiapa ingin bertanya. Okey. Jika ada sesiapa. Okey, jika tidak ada sebarang soalan lagi, suka saya untuk simpulkan pada petang ni perkongsian oleh ahli panel semua hebat-hebat ya. Semua jawapan tu memang kalau kita dengar betul-betul, InsyaAllah boleh menjadi panduan buat adik-adik pelajar maupun sesiapa yang ingin berjaya dalam bidang sukan. Untuk di peringkat UPM, perkongsian daripada Dr. Hanafiah bahawa kita memang terdapat inisiatif daripada UPM melalui Pusat Sukan, kebajikan maupun bantuan-bantuan kepada atlet OKU. Jadi tidak ada halangan sebenarnya jika pelajar-pelajar ingin menceburi bidang sukan untuk ke peringkat yang lebih tinggi lagi. InsyaAllah UPM akan membantu. Dan perkongsian daripada Encik Azwar pula, daripada perkongsian Encik Azwar, kita ambil nasihat daripada beliau bahawa tidak ada halangan. Sepatutnya daripada walaupun bergelar orang bergelar OKU, tapi sebenarnya tidak ada halangan. Ia datang daripada diri sendiri. Betul tak Encik Azwar? Yang penting dia kesungguhan dan sentiasa konsisten dengan usaha sejak dari awal lagi. Dan perkongsian terakhir saya simpulkan daripada yang berbagai Datuk bahawa di peringkat negara memang terdapat begitu banyak sekali bantuan, kebajikan maupun sokongan. Sama ada dia dari kesihatan, peruntukan kewangan,
sekalipun nasihat dari sudut pengurusan memang tidak dapat dinafikan terlalu banyak ya, inisiatif daripada atlet itu sendiri ataupun dari ke arah mana ke arah mana mereka hendak pergi, insya-Allah akan sentiasa ada peluang yang terbuka untuk mereka. Jika ada soalan lagi, saya buka jika ada soalan lagi, jika untuk kali akhirnya ataupun nasihat daripada Encik Azwar ke, nasihat sebelum kita menutup tirai program kita. Okey, nasihat saya kalau untuk OKU di luar sana lah, jangan segan lah, jangan terasa rendah diri dengan diri sendiri kan. Jadi memang sebenarnya apa yang saya lalui, memang orang sekeliling kita memang tak pandang kita pun sebagai OKU. Mereka semua sangat supportive. Jadi saya tahu ramai OKU yang sebenarnya dia takut nak keluar. Ada sehingga ada pun saya dengar macam mak ayah dia malu untuk libatkan anak dia di khalayak umum. Jadi pada saya benda ni tak patutlah. Kita jangan malu, jangan rasa rendah diri. Memang kita kena ke depan lah. Kita ke depan, bila mencapai satu kejayaan tu, mungkin dia akan lebih baik daripada orang normal. Nasihat saya paling penting adalah jangan rendah diri, jangan malu, terus ke hadapan. Terima kasih. Okay, terima kasih Encik Azwar. Okay, sekian sahaja program kita pada petang ini. Suka saya untuk mewar-warkan pada minggu hadapan juga ada satu lagi program siri yang keempat, bicara inspirasi yang keempat, bertajuk OKU Berdikari dan Cemerlang. Ahli panel dia pun orang yang hebat-hebat juga. Semoga pendengar pada petang ini maupun ahli panel pada petang ini dapat juga mengikuti program pada minggu depan, waktu yang sama, hari yang sama. Okay, suka saya jadi saya tutup program pada petang ini dengan tasbih, kifarah dan surah Wal-As. Terima kasih sekali lagi kepada ahli panel kita yang berbahagia, Datuk Dr. Ramlan, Nafia dan Encik Azwar atas kesudian meluangkan masa pada petang ini. Tidak juga lupa kepada para pendengar dan juga yang menonton secara FB Live. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam.